nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Pertama, tahniah diucapkan kepada Ahmad Samsuri yang telah menang bergaya besar di PRK Kemaman. Okey, jadi cabaran bagi Hamzah Zainuddin sekarang akhirnya muncul. Sudah ada pencabar paling teguh, paling ketat untuk Hamzah Zainuddin sekarang. Nampaknya tidak ada harapan lagi lah untuk Hamzah Zainuddin jadi Perdana Menteri untuk Perikatan Nasional. Tiada harapan terus. Sebab PAS sudah membayangkan bahawa Samsuri adalah Perdana Menteri untuk PAS. Samsuri adalah Perdana Menteri untuk PAS. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sebelum dia jadi Perdana Menteri, dia kena belajar dulu untuk menjadi pembangkang. Dia kena belajar dulu untuk jadi pembangkang. Jadi kerana dia ini adalah calon untuk Perdana Menteri, dia perlu untuk belajar dulu menjadi ketua pembangkang. Macam Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia belajar jadi ketua pembangkang juga. Tapi sebelum itu dia jadi timbalan Perdana Menteri. Jadi makna kata Anwar Ibrahim, dari seorang kerajaan, dia ada pengalaman sebagai orang kerajaan, dia ada juga pengalaman sebagai ketua pembangkang yang amat hebat. Jadi kemudian Fahmi Menteri Komunikasi Malaysia pun bangkit untuk memberikan cadangan lah. Saya fikir ini cadangan yang membuatkan Hamzah Zainuddin bakal menangis habis lah. Fahmi apa kata kalau bagilah kepada Hamzah Zainuddin, kepada Ahmad Samsuri ini jadi ketua pembangkang. Jadi kalau dia diberikan jawatan ketua pembangkang itu, ringkas kata kesimpulannya terpaksa pecat dulu Hamzah Zainuddin. Pecat dulu Hamzah Zainuddin sebagai ketua pembangkang. Kasiannya Hamzah Zainuddin kalau dipecat sebagai ketua pembangkang. Tapi kalau ditanya pendapat saya secara jujur, secara pribadi, secara jujur, adakah patut Hamzah Zainuddin dipecat? Saya kata patut. Patut. Kenapa? Saya tidak nampak Hamzah Zainuddin punya efektif. Tidak berapa dia efektif lah jadi ketua pembangkang. Saya tidak nampak kehebatan Hamzah Zainuddin menjadi ketua pembangkang. Saya tidak nampak dia betul-betul cukup berwibawa untuk menjadi ketua pembangkang di parlimen. Jadi lagi pula, saya pun tidak tahu kenapa Muhyiddin Yassin, sepatutnya Muhyiddin Yassin jadi ketua pembangkang lah, bukan Hamzah Zainuddin. Sebab Muhyiddin Yassin adalah ketua untuk Perikatan Nasional, tapi diberi pula Hamzah Zainuddin. Jadi sekarang ini Hamzah Zainuddin terbukti bukan seorang ketua pembangkang yang efektif. Bagus juga sebenarnya, tapi kurang efektif saya rasa. Buktinya sudah ada 5 orang daripada partinya sendiri yang telah pun keluar memberikan sokongan kepada Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Ini membuktikan bahawa dia ini tidak ada aura sebagai ketua pembangkang. Dia tidak boleh mempengaruhi kawan-kawannya sendiri pun. Orang-orang di dalam partinya sendiri pun dia tidak dapat kawal supaya jangan lagi tinggalkan parti dan sokong pihak lawan. Jadi baguslah kalau Ahmad Samsuri tukar Hamzah Zainuddin supaya pembangkang menjadi pembangkang yang efektif, pembangkang yang bagus,
yang dapat yang dapat mengetengahkan isu-isu yang sepatutnya, isu-isu yang relevan, bukan isu yang tidak relevan. Nanti jadi bahan lawak jenaka saja di dalam parlimen. Yang sepatutnya dibahas adalah hal rakyat, tapi last entah apa-apa pula yang dibahas. Sampai sudah dapat teguran pun daripada apa yang di-Pertua Dewan Rakyat. Okey. Jadi apa pendapat anda? Adakah patut Hamzah Zainuddin dipecat? Adakah patut Hamzah Zainuddin dipecat dan ditukar dengan Ahmad Sansuri? Anda boleh tinggalkan komen. Bagi saya secara peribadi, ya baguslah, tukarlah Hamzah Zainuddin itu dengan Ahmad Sansuri. Kenapa lagi pula? Sebab sepatutnya sekarang ini kalau melihat keadaan terkini, yang sepatutnya jadi ketua pembangkang itu PAS, yang sepatutnya jadi ketua Perikatan Nasional itu PAS, bukan Muhyiddin lagi, bukan Bersatu lagi. Sebab kenapa? Sudah sikit sangat MP Bersatu dibandingkan dengan PAS. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye-bye. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Setelah kekalahan Barisan Nasional yang agak teruk, agak tidak dijangka di Kemaman, yang pada mulanya dijangkakan akan kalah tipis ataupun boleh menang, tapi rupa-rupanya kalah dengan teruk. Dan pada masa yang sama ada pula spekulasi bertiup kancang bahawa 10 orang MP daripada UMNO keluar daripada parti, daripada Barisan Nasional, keluar dan memberikan sokongan kepada Mahyadin Mak Yassin, Hadi Awang di Perikatan Nasional. Dan ada pula bertiup kencang kononnya semua menteri di dalam kerajaan perpaduan akan letak jawatan, kerana kononnya mereka perlu untuk bertanggungjawab, mereka perlu untuk berasa malu dan letak jawatan. Dan akhirnya tunggu supaya ada rombakan baru kabinet daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Barulah kita lihat semula nanti kononnya siapakah bakal menteri yang dilantik semula untuk kerajaan perpaduan daripada UMNO. Walaupun begitu, saya tidak setuju kalau semua menteri UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan. Kerana ada beberapa menteri UMNO sebenarnya melaksanakan tugas dengan cemerlang, yang melakukan amanah tugas mereka dengan baik. Jadi mungkin bagus juga seperti Zahid Hamidi. Ini terus terang je lah. Seperti Zahid Hamidi, bagus juga kalau dia undur diri lah. Undur diri. Tapi itu pun agak tidak sesuai bagi UMNO punya presiden kalau tidak ada dalam kerajaan. Agak pelik. Tapi banyak juga kelebihan. Banyak juga kelebihan kalau Zahid Hamidi tarik diri daripada menjadi menteri di dalam kerajaan perpaduan. Kerana banyak juga spekulasi menyatakan antara punca kalau PH bertanding susah untuk menang, apalagi kalau BN yang bertanding selalu kalah
belum pernah menang ialah kerana adanya Zahid di dalam kerajaan perpaduan. Mungkin ada kebenaran, tapi mungkin tidak benar juga. Ya, mungkin tidak benar juga. Okey, jadi spekulasi yang menyatakan bahawa semua menteri dalam kerajaan perpaduan daripada UMNO keluar daripada kerajaan, bagi saya agak tidak berasas. Kerana kalau mereka mau keluar daripada kerajaan, apa yang mereka dapat? Apa manfaat yang mereka boleh dapat? Tidak ada apa-apa manfaat. Malah mereka akan menanggung kerugian yang teruk daripada keluar daripada kerajaan perpaduan ini. Sudahlah, mereka sudah tidak ada kekuatan. Kalau keluar lagilah parah. Lagilah tidak ada lagi apa-apa yang mereka boleh harapkan. Jadi saya fikir spekulasi bahawa semua menteri keluar daripada kabinet kerajaan perpaduan ini agak tidak berasas dan hampir mustahil untuk berlaku. Dan saya fikir kalau ia pun 10 orang daripada UMNO mau keluar daripada UMNO dan beri sokongan kepada Perikatan Nasional, itu mungkin bukan daripada kalangan menteri-menteri. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Hari ini Malaysia dikejutkan dengan kematian salah seorang daripada orang yang sangat-sangat berjasa kepada Malaysia. Baru saja diterima berita menyedihkan daripada Malaysia, daripada freemalaysiatoday.com. 3 Disember jam 6 petang tadi, bekas Menteri Chua Jui Meng meninggal dunia. Chua Jui Meng mewakili rakyat Parlimen Bakri selama 5 penggal. Bekas Menteri Kesihatan Chua Jui Meng meninggal dunia hari ini. Beliau menggalas tanggungjawab Menteri Kesihatan selama 9 tahun dari tahun 1995 sehingga tahun 2004, dan beliau adalah mewakili rakyat Parlimen Bakri selama 5 penggal dari tahun 1986 sehingga tahun 2008. Ahli Parlimen Segamat R. Yunus Warren memberitahu FMI pihaknya telah mendapat berita pemergian Chua daripada anaknya. Sementara itu, sumber MCA memaklumkan Chua mengalami serangan jantung minggu lalu dan berada di hospital sejak itu. Chua bersama MCA dari tahun 1976 sehingga tahun 2009 dan pernah menjadi naib presiden parti itu. Beliau menyertai PKR pada tahun 2009 dan pernah menjadi ketua PKR Johor. Sama-samalah kita mendoakan semoga semua keluarga tabah dengan dugaan ini dan semoga semuanya dipermudahkan. Kita jumpa lagi denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you Salam sejahtera Malaysia. Baru tadi ada lagi ugutan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kononnya rumah dia bakal tunggu je kena bom. Ini kawan saya kata, apalagi kawan saya pun naik darah. Meradang juga dia. Dia kata begini, orang-orang yang macam ini baguslah dibuang negara kah?
pihak polis bolehlah ni cadangan dari itu kawan, tapi agak tidak masuk akal, tapi mungkin boleh dibuat. Kalau keterlaluan sudah patut dibuat, saya pun tidak pastilah. Sila berikan komen kamu. Ada kawan cakap, oh bagus dia itu, kasih siar dia punya muka, kasih bagi tahu seluruh Malaysia, ini orang ini orang yang mengugut Perdana Menteri. Lepas itu kawan cakap, kalau di Korea Utara tahu, nasib baik kita bukan Korea Utara. Syukurlah kita di negara Malaysia yang masih ada hak asasi manusia. Kalau di Korea Utara orang macam tu, apa yang dia jadi? Mungkin dia akan diseret di belakang lori di jalan raya tahu, diseret, diikat, diseret, dibiarkan sampai mati. Nasib baik kita bukan di Korea Utara. Syukurlah kita bukan di Korea Utara. Apapun, saya harap supaya pihak polis dapat mengambil tindakan sewajarnya, untuk orang ini menurut perlembagaan, lunas-lunas undang-undang kita, menurut semua undang-undang sedia ada. Ialah kita kena jaga hak mereka juga sebagai manusia, rakyat di Malaysia. Mereka belum bersalah selagi belum dibuktikan bersalah. Tapi perbuatan-perbuatan sebegini harus dihentikan, harus dihentikan segera. Ada juga kawan-kawan cakap buang negara sajalah, seperti yang awal cakap tadi, bukan senang-senang buang negara. Bukan senang-senang buang negara, tapi mungkin cukuplah untuk kasih dulu pengajaran, denda, kasih masuk penjara kah, kasih masuk jail kah. Lepas tu kalau dia penjawat awam, bagi dia pengajaran sikit, boleh kasih gugurlah dia daripada kerja kah, biar dia tahu. Sebab mengugut ini jenayah. Jadi kalau kena penjara, kena denda, gelap masa depan, baru mau menyesal pun tiada guna sudah. Selepas ini muncul lagi pula, kata Anwar zalim lah, kata Anwar itulah, inilah. Saya bukan penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan. Saya tak pernah undi Anwar Ibrahim. Saya beritahu terus terang, saya tidak pernah undi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada PRU kah, PRN kah, PRK kan, tidak pernah. Saya tidak pernah undi dia. Kenapa saya tidak pernah undi dia? Sebab dia tidak pernah bertanding di tempat kami. Jadi saya tidak pernah undi saya tidak pernah undi dia. Tapi saya tetap tidak suka, saya tetap tidak sokong, dan saya tetap mengecam kepada tindakan-tindakan pelaku-pelaku begini nih. Okey? Tinggalkan komen anda. Harap-harap lepas ini jangan lagi ada orang-orang yang tidak cukup otak, ataupun yang masuk angin di otak kah, atau penuh ayak ke dalam otak kah. Itu yang masalah. Okey, kita biarkan polis Diraja Malaysia untuk melaksanakan tugas mereka. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema GTL channel ini. Pagi-pagi ini saya terkejut bila dapat berita daripada Harapan Daily menyatakan ada seorang lelaki yang saya fikir otak dia masuk angin ataupun masuk air, ataupun dia ini memang tak ada otak, atau apa istilah dia, otak udang atau otak di lutut kah, saya pun tidak tahulah. Tapi menurut tangkap layar yang diterima, yang baru saya nampak di Harapan Daily ini, ada seorang lelaki ni, dia telah mengeluarkan kata-kata ugutan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kata semua rakyat Malaysia dah benci dengan Anwar, nak tunggu kena bom lah dia punya rumah. Aduh, otak letak di mana ni? Letak di lutut kah atau letak di mana? Pertama sekali,
ayat dia pun sudah salah. Bukan semua rakyat di Malaysia benci dengan Anwar Ibrahim. Bukan semua rakyat di Malaysia benci dengan Hadi Awang. Bukan semua rakyat di Malaysia benci dengan Muhyiddin. Bukan semua rakyat di Malaysia benci Mahathir. Bukan semua rakyat Malaysia benci Zahid Hamidi. Bukan semua, bukan semua. Ada juga rakyat Malaysia yang masih lagi menghargai mereka. Dan kerana bukan semua, bukan majoriti bukan majoriti. Buktinya Datuk Seri Anwar Ibrahim dia dapat majoriti jadi Perdana Menteri. Alamak, itu pun tidak dapat fikirkah? Otak simpan di mana saya pun tidak tahulah. Seterusnya, paci-paci, maci-maci, nenek-nenek, atuk-atuk, datuk-datuk di rumah, di kampung, dimanapun anda berada, sebelum buat apa-apa pikir dulu. Sekarang lelaki ni pasti sudah dalam masalah besar. Tak lama lagi, confirm, saya boleh confirm, tak lama lagi kalau ada laporan polis dibuat, tak lama lagi dia akan kena angkut lah. Sudah kena angkut lepas ini, baru tahu dunia ini besar ke kecil. Okey, walaupun begitu, lelaki itu berkata dia punya akaun kena godam. Akaun dia kena godam. Tapi nanti polis tahulah siasat. Akaun kena godam atau otak yang kena godam. Yang saya tidak faham, kenapa orang benci sangat? Kenapa orang benci sangat dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim? Lepas itu dalam kata-kata itu juga, dalam tulisan itu juga, bukan sahaja ada ugutan tentang bom rumah, tapi juga ada fitnah yang teruk di sana. Jadi ada dua kesalahan yang dibuat di situlah. Satu ugutan bom, kedua fitnah. Fitnah itu dia tulis di sana, dia kata seolah-olah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini seolah-olah seorang penyokong kepada LGBT. Aduh. Dari mana kamu tahu benda ni? Dari mana kamu tahu benda ni? Siapa yang ajar kamu buat fitnah ni? Setahu saya fitnah itu salah, berdosa dan tak baik. Bukan saja boleh dihukum di penjara, tapi juga akan kena hukum di akhirat nanti kerana memfitnah. Kawan saya kata memfitnah itu dosa dia, hukum dia, dia punya akibat dia itu jauh lebih teruk daripada membunuh. Jadi janganlah teruk betul. Kamu sudah rosakkan diri kamu sendiri. Okey, jadi kepada pihak polis, sila ambil tindakan segera. Jangan lagi cuba untuk beri muka kepada orang-orang yang begini. Kepada pihak polis, jangan lagi beri belas kasihan yang terlalu-lalu lah. Ini sudah lebih-lebih ni. Orang kata lemak. Ni dah lemak ni. Ini sudah melebih-lebih. Kerana tidak ada, mungkin kerana belum ada tindakan yang sangat tegas diambil kepada mereka. Jadi ini menyebabkan ramai orang lagi muncul sana sini yang berani untuk mengugut Perdana Menteri kita. Yang diugut ini Perdana Menteri, bukannya budak sekolah kah, bukannya pacik tepi jalan kah. Even budak sekolah kah, pacik tepi jalan kah, kalau diugut, orang pengugut itu patut juga ditangkap. Ini kan pula Perdana Menteri. Ini kan pula Perdana Menteri. Macam mana Perdana Menteri boleh diugut dengan mudah? Jadi kita harap pihak polis cepat-cepat siasat perkara ini, tangkap cepat-cepat orang yang mengugut ini. Okey, so tahniah diucapkan kepada pihak polis in advance kerana pasti akan menjalankan tugas dengan baik. Selamat berhujung minggu kepada semua rakyat Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.